Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن الأصدق الحديث كتاب الله خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر أمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah taufik dan hidayahnya. Allah masih mengizinkan kita dapat bersama-sama pada tengah hari yang barakah ini. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Allahumma amin. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Tadi dengar nikah tu ingatkan ada ustaz lain ataupun salah tarikh. Penyawa nikah. Hari ni pun kita nak bincang tentang nikah juga ni. Sebelum kita bincang tajuk yang mungkin yang saya pilih pada hari ini, mungkin ada sedikit pembetulan, bukan pembetulan lah, penjelasan detail. Mungkin saja di kuliah saya yang sebelumnya, mungkin saja di kuliah saya sebelumnya ada membincangkan tentang hukum solat sunat ketika iqamah sedang dikumandangkan. Ya, mungkin di dalam perbincangan tersebut saya menekankan tentang afdalnya ketika iqamah dikumandangkan solat sunat diberhentikan. Cuma tidaklah hukumnya itu wajib, dan memang hukumnya tidak wajib untuk memberhentikan salat ketika iqamah telah dikumandangkan. Secara asasnya di dalam hukum bab solat sunat ketika iqamah dikumandangkan, ulama terbahagi kepada beberapa pendapat. Jumlah keseluruhannya ada 4 ataupun 5 pandangan. Kita ambil yang paling tinggi dan yang paling rendah, yang paling afdal dan juga yang paling ringan, maksudnya masih sah. Yang paling tinggi, para ulama mengatakan ketika iqamah tidak ada lagi solat ketika iqamah telah dikumandangkan. Ya, ini merujuk kepada hadis Nabi SAW yang mana baginda SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, hadis ke 1160, bila iqamah telah dikumandangkan maka tidak boleh ada solat kecuali solat yang diwajibkan. Dan ada pun pandangan beberapa ulama yang lain, mereka mengatakan tetap meneruskan solat sunat ketika iqamah dikumandangkan sekiranya dijangkakan masih sempat bersama imam walaupun di akhir-akhir solat, yakni sempat berjumpa dengan salam imam. Mudah faham tuan-tuan? Okey. Ada lagi pandangan ulama, bukan hanya salam imam, sekiranya tak sempat jumpa imam salam, dia tetap teruskan solat dan dia menjangkakan ada makmum yang masbuk. Betul? Nanti imam dah salam, makmum ni teruskan solat lagi kan, yang kurang dia sempat jumpa dengan makmum yang masbuk tadi. Itu ada pandangan itu. Yang itu dua tadi tu saya mungkin terlupa bincang. Akhirnya menimbulkan pertanyaan seakan-akannya saya menekankan hanya satu pandangan. Tidak. Sekali lagi saya mengatakan tidak. Cuma yang saya katakan, yang saya tegaskan, lebih afdal. Ini bukan masalah, dia ada perbincangan kita sah batal, ada perbincangan kita sah batal,
ada perbincangan kita sah afdal. Kalau kata sah, markah 40 sah lah. Kalau afdal tu nak markah tinggi 80 ke atas. Yang kami tekankan, yang saya peribadi tekankan adalah ketika iqamat dikumandangkan, tinggalkan solat. Kenapa? Begini. Tadi dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi solat ketika iqamah dikumandangkan kecuali solat yang diwajibkan. Jadi kalau menggunakan pandangan yang kedua, tetap teruskan, berarti sunnah Nabi ni tertinggal atau tidak? Assalamualaikum. Tertinggal. Mungkin terkenang orang menikah ke apa ni? Dan nak nikah lagi. Nikahkan anak maksudnya. Maksudnya kalau dia buat yang biarkanlah imam selagi dia sempat jumpa salam imam, rasa-rasanya sunnah Nabi ni tertinggal ke atau tidak? Tertinggal. Yang kedua, kelemahannya lah, kekurangannya. Kenapa afdal ditinggalkan solat sunat? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita dah bincang insya-Allah kan? Hadis dalam hadis riwayat Imam Muslim yang mengatakan, hadis ke-1163, Ibnu Buhainah mengatakan satu hari dikumandangkanlah iqamat untuk solat subuh. Lalu Nabi SAW melihat ada orang yang sedang meneruskan solat sunatnya. Maka Nabi SAW berhenti di sebelahnya. Selesai dia solat sunat, Nabi SAW menanyakan, apakah kau melakukan solat subuh 4 rakaat? Berarti Nabi setuju ke tidak? Tidak. Kemudian yang ketiga, perempuan biasa dengan hadis ini, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti mana kalian melihat aku salat. Kira-kira kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam iqamat sedang dikumandangkan, ada yang teruskan solat, rasa-rasanya ditegur atau tidak? Ditegur. Sebab Nabi SAW sendiri menegur orang yang meneruskan salat ketika iqamah dikumandangkan. Sampaikan Nabi SAW mengatakan, apakah kau melakukan solat sunat, solat subuh 4 rakaat. Yang ketiga, kebiasaannya orang yang meneruskan solat sunat ketika iqamah dikumandangkan, lagi-lagi ketika di awal-awal dia takbir Allahu Akbar, baru baca Fatihah, iqamat dikumandangkan, kira-kira peluang mendapatkan takbir pertama dengan imam dapat ke tidak? Tak. Dan takbir pertama bersama imam sangat-sangat penting, sebab termasuk rawatan untuk orang supaya jangan kena penyakit, termasuk mendapatkan takbir pertama. Penyakit apa? Dalam surah Al-Baqarah dikatakan fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Bercakap, membengak, bukan bohong lagi dah. Sama je rupanya. Ini penyakit ni. Hari ni rasa-rasa berapa peratus, kalau 100 orang, berapa peratus genuine 100% tak berbohong? Berapa peratus tuan-tuan nak bagi? Tak ngaku semua ni. Tak ada. Betul kan? Bercakap sukar untuk orang jujur. Jadi untuk treatment, rawatan untuk orang bercakap supaya jangan bohong adalah mendapatkan takbir pertama bersama imam selama 40 hari 40 malam. Barang siapa yang mendapatkan takbiratul ula, takbir pertama bersama imam selama 40 hari 40 malam, maka akan diberikan dia jaminan syurga, guarantee card masuk syurga. Kemudian akan dihapuskan di dalam dirinya sifat-sifat munafik. Bukankah munafik kalau bercakap bohong? Berjanji capati, janji ingkar, amanah khianat. Dan sebahagian ulama mengatakan ini adalah treatment untuk seseorang menjadi pemimpin. Bukan pemimpin yang tengah kecoh sekarang ni, jangan salah faham lah. Itu pun mestilah. Dan pernahkan kita bincangkan satu kisah di Arab Saudi, ada seseorang lelaki datang berjumpa dengan seorang syekh, ingin melamar anaknya, dan tidak dikenal latar belakang lelaki ini. Apa syarat syekh ini? Meletakkan syarat, engkau harus dapat takbir pertama solat di belakangku selama 40 hari 40 malam. Ya, syekh tu punya masjid sendiri dan dia imam di situ. Dapat je budak lelaki ni 40 hari 40 malam, langsung dinikahkan. Akhirnya orang bertanya, ya syekh, kenapa kau nikahkan tanpa periksa asal usulnya? Lalu syekh itu mengatakan, bukankah ketika seseorang mendapatkan 40 hari 40 malam takbir pertama bersama imam, dia akan dihapuskan penyakit munafik, cakap jadi jujur, amanah
ditunaikan. Bukankah memberikan anak perempuan kepada calon menantu ataupun suaminya atau menantunya itu amanah diberikan kepada suami tu kan? Kalau orang yang hilang penyakit munafik, dia akan jaga betul-betul tak amanah tu? Dia akan jaga. Janji, waktu nikah ada janji tak? Ada. Dia makan, isteri dia makan. Dia pakai, isteri dia pakai. Ya. Jadi kalau ini kira-kira kita, kalau kita membiarkan iqamah berlangsung dan kita possibility banyak yang tertinggal takbiratul ula, takbiratul pertama. Ini dah berapa yang tertinggal? Dah berapa dah kelemahannya? Ni jawapan dah ada dah ni. Berapa? 4. Apa lagi yang kelima? Biasanya possibility dapat tak soft pertama? Kalau iqamat dikumandangkan, dia solat terus, biasa dapat tak soft pertama? Tak. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW pernah bersabda, antum khairuha wa akramuha Allah tabaraka wa ta'ala. Kalian umat yang terbaik, khairuha wa akramuha, dan umat yang dimuliakan. Kita ni dibandingkan umat-umat Nabi yang lain, kita yang paling dimuliakan. Ini kata Nabi SAW. Kalau nak samakan kita dengan umat-umat Nabi yang lain, kumpulkan 70 Nabi, kemudian umat-umatnya ke 70 umat Nabi ini dikumpulkan, Nabi 1, Nabi 2, semua umatnya 70 umat, baru sama level dengan kita satu umat. Apa antara buktinya kita dimuliakan dan kita dikatakan umat terbaik? Begini, tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali solat Jumaat, lelaki hafal ayat ini insya-Allah. Lelaki hafal. Sebelum mimbar, sebelum khatib naik khutbah, Bilal akan baca ayat ni. Ada yang boleh nak teka? Kalau betul aku bagi free air ni, hadiah ni. Ambil. Apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa maksudnya? Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Kita dah bincang dah jumlah malaikat. Kata Nabi SAW ketika peristiwa Isra' Mi'raj, naik di langit yang pertama, bumi ini hanya besar cincin kalau nak dibandingkan langit pertama itu padang pasir. Boleh bayangkan? Pergi padang pasir, kat Malaysia mana ada padang pasir Ustaz? Padang bola. Ambil cincin campak kat padang pasir. Padang bola tu, langit pertama, cincin itu bumi. Kalau nak dibandingkan saiznya. Lalu kata Nabi SAW, di bumi ini masih banyak ruang kosong, tidak dihuni manusia. Tapi langit yang seluas padang pasir, dibandingkan bumi itu hanya sebesar cincin, sejengkal pun tidak ada ruang kosong, kecuali penuh dengan malaikat yang sujud pada Allah Azza wa Jalla. Cukup ke langit di lantai pertama saja? Langit ada berapa lantai? 7. Naik langit kedua, kata Nabi SAW, langit kedua lagi besar dibandingkan langit pertama. Langit pertama tadi jadi cincin, langit kedua padang pasir. Langit ketiga padang pasir, kedua cincin. Keempat padang pasir, ketiga cincin. Kelima padang pasir, keempat cincin. Keenam padang pasir, kelima cincin. Ketujuh padang pasir, keenam cincin. Penuh dengan malaikat. Itulah innallaha wa malaikah. Allah dan beserta malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ini kelebihan umat, ini kelebihan Nabi SAW. Dan kita sebagai umatnya terpercik. Tahu terpercik? Boleh mendapatkan salawat Allah dan seluruh malaikat ini. Di mana? Ketika seseorang mendapatkan saf pertama ketika salat berjamaah. Hanya mendapatkan saf pertama. Jadi kalau dia teruskan solatnya, solat sunatnya, kemudian meninggalkan iqamah, biarkan iqamah, nanti sempat berjamaah dengan imam, cukuplah. Ada tak possibility dia tertinggal saf pertama? Ya, rugi tak? Rugi sangat-sangat. Kalau budak sekarang kata rugi gila, sampai gila kau. Jadi saf pertama ini para tabi'in. Tabi'in ni generasi yang tak berjumpa dengan Nabi SAW, tapi jumpa kepada sahabat Nabi SAW. Beberapa tabi'in mengatakan sekiranya kami terpaksa bergelut, maksudnya di depan tu ada satu je kosong, belakang ada dua orang nak masuk, sekiranya terpaksa bergelut, kami akan bergelut untuk mendapatkan saf pertama. Tahu bergelut? Bahasa kita apa bergelut? Bertumbuk, bergusti.
Tahu tak? Kalau tak tahu aku contohkan. Tak ada lelaki pula nak bergelut. Kemudian seorang tabi'in mengatakan, sekiranya penuh saf pertama dan ada yang sanggup tukar saf pertama denganku, dan aku harus memberikan seluruh hartaku, akan ku berikan. Yang penting aku dapat saf pertama. Ini kita macam mana kalau ada saf pertama depan kosong? Silakan. Alah, baik tak bertempat kau kak. Bukannya pentingkan diri sendiri. Di situ ada salawatnya Allah dan para malaikat. Tapi engkau jangan ganda-ganda kau lari ke depan tempat orang lelaki pula. Semangat berbenar kang. Siapa suruh? Endang Wahyudi adoi. Silap ustaz ni, silap cakap je kak, habislah. Maksudnya saf paling depan, saf paling utama wanita adalah saf yang paling belakang. Maksud yang paling belakang bukan duduk lane yang paling belakang. Kan ada pembatasnya tu kan? Yang paling depan itulah yang lebih utama, yang paling terbaik bagi wanita. Harus merebut itu. 5 benda tertinggal. Possibility-nya tertinggal ketika membiarkan iqamah meneruskan solat sunat. Tapi jangan pula ni ulang. Jangan pula yang teruskan solat iqamah mereka tunjal pula kepalanya. Kau ni Ji tak faham. Jangan. Sah tak? Sah. Tapi afdalnya tinggalkan. Yang jadi kesilapan, saya tak terangkan yang ini. Jadi yang ramai yang salah faham, kecil hati, seakan-akannya menyalahkan ini. Tidak pernah menyalahkan, cuma menekankan mana yang lebih afdal. Bukankah kita sudah bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah, kemudian sambungannya apa? Ini betul semua dah syahadat belum ni? Sambungannya apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi Nabi SAW itu utusan Allah. Maksudnya tidak ada orang lain, tidak ada manusia lain yang perlu kita ikut macam mana cara nak hidup di bumi. Cara makan, minum, berniaga, bekerja, beribadah, hanya Nabi SAW. Khususnya bab ibadah, khususnya bab solat. Baginda SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian seperti mana melihat aku solat. Saya ulang sekali lagi, di zaman Nabi SAW, kalau iqamah dikumandangkan, teruskan solat atau tinggalkan solat? Begitu. Mana faham tuan-tuan? Semoga Allah memberi manfaat dan barakah. Jadi masuk masjid, kira-kira lah. Tengok, agak-agak tinggal 2 minit, sempat ke tak sempat? Tak boleh harap kalau tanya. Kira-kira lah, kalau 2 minit rasanya tak sempat, 2 minit setengah masih sempat. Jadi buatlah solat sunat. Kalau tinggal seminit tu, tegaklah berdiri, jangan duduk. Sebab sunnahnya tidak dibenarkan masuk ke masjid duduk sebelum mendirikan solat 2 rakaat. Itu penghormatan bagi masjid. Jadi saya minta maaf kalau kiranya saya terlepas pandang menekankan tetap hukumnya boleh, iqamat dikumandangkan, tetap teruskan solat. Sampaikan para ulama mengatakan, sekiranya imam habis solat, tak sempat jumpa, tapi dikirakan ada yang masbuk, masih boleh ikut yang masbuk tu, jadi makmum masbuk tu, masih teruskan solat sunatnya, masih dibenarkan. Tapi sudah tentulah dia kehilangan banyak pahala yang besar ketika meninggalkan solat ketika iqamah dikumandangkan. Tuan-tuan, saya nak tanya, kalau kita takbir Allahu Akbar baru baca Fatihah, bila iqamat Allahu Akbar, Allahu Akbar, bacanya tetap tenang, tartil, khusyuk, atau mula tekan minyak? Macam mana jadi Fatihahnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, amin, bush. Ya, ngaku sendiri kan? Satu Nabi SAW umpama burung mandi. Tahu burung mandi? Burung kalau mandi macam mana? Dia celup kepala dia, dia angkat terus, dia macam tu kan Ustaz? Macam ni dia solat. Betul? Sebab nak kejar iqamat tadi. Allahu Akbar. Itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya minta maaf sebab ada sampai ke saya, ada beberapa jemaah yang menjadi agak bingung, bukan agak keliru atau tersalah faham apa yang kami maksudkan. Tidaklah menyalahkan, tidak. Biasanya kita bincangkan, biasanya kalau ada waktu, kadang-kadang kan dalam tengah kita menyampaikan ada tanya, akhirnya
tajuk perbincangan dah lari kan. Itu yang tekan tertinggal, ya. Biasanya kita bincang detail Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali kan. Cuma ini sunnah-sunnah yang hampir ditinggalkan, hampir pupus. Orang rasa janggal macam mana nak tinggalkan solat iqamat dibuat ketika iqamat dikumandangkan. Okey puan-puan, semoga Allah memberi manfaat dan barakah. Baik. Bab nikah, tapi bukan bab nikah, bab cerai-berai. Rasanya dah bincang, tapi tak tahu di kuliah yang mana lah bincang. Dulu kes ni banyak berlaku dulu di kalangan orang-orang popular lah. Yang tak popular pun berlaku. Kisahnya seseorang tu menikahi ada lelaki nikah dengan wanita. Sopannya panggilan untuk janda apa? Janda lah, tak sopan tu takut tak kena. Janda lah, janda. Kalau ibu tunggal maksudnya dia dah ada anak, janda belum tentu ada anak. Dia nikah. Bila nikah, mungkin kenal waktu tu seminggu dua terus nikah. Bila nikah, orang bagi tahu yang mana isterinya tadi tu, janda tu tadi, baru saja ditalak suami dia yang lama, baru saja cerai 40 hari. Mana faham Ustaz? Lepas 40 hari dia dah nikah dengan suami lain. Jadi suami yang kedua tadi ni, yang baru nikah tadi ni, dia jadi ragu-ragu, tanya sana tanya sini. Orang kata nikah dia tak sah. Dah diceraikan pula si janda ni, sudah jatuh ditimpa tangga. Tak mana tangganya pun aku tak tahu, bertindih-tindih lah. Itu satu hal. Masuk hal kedua, jadi viral tak? Makcik-makcik maklimah lenggang ni kemaruk benar si jijah tu nak menikah, tak sabar-sabar waktu idah, keluar semua tu. Betul? Habis disebarkannya. Lagi pula kalau maknya AJKK masjid, adoi, habis. Ini orang mulut orang, betul kan? Hati-hati. Ingat kita pernah bincang, syaitan, Arabnya syaitan, Melayunya setan. Kalau gagal buat kita jadi jahat, dia akan buat kita merasa dah cukup baik. Apa di ciri-ciri orang dah rasa cukup bagus? Orang lain semua salah. Umpama dia malaikat, dia tak ada yang salah langsung. Hati-hati kalau kita mula nampak salahnya orang je. Hati-hati. Ya, seburuk-buruk manusia adalah hanya melihat kelemahan orang lain, dirinya tak pernah dilihat. Dia hanya melihat kelemahan orang lain, tidak pernah muhasabah diri. Ini hati-hati. Baik, hari ini kita bincangkan 5 jenis waktu idah. Biasanya puan-puan tahu waktu idah berapa lama? Ini bujang semua tak pernah nikah lagi, tu yang tak tahu waktu idah. 3 kali suci lagi 4 bulan 10 hari, dah 2 lagi, dia 5 ni. Dah tak payahlah, biar aku jawab je lah macam. Baik. Pertama, wanita yang diceraikan yang tidak punya waktu idah, langsung tak ada waktu idah. Di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat ke-49, mafhumnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan sebelum kamu mencampuri. Tahu mencampuri? Bukan dicampur dengan air sirap, bukan. Maksudnya belum hubungan badan. Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu. Ni kalau orang Melayu panggil apa? Janda berhias. Tak macam mana? Mungkin bukan diceraikan lah, malah lepas nikah masuk bilik, tak macam mana terperanjat, terkejut, jantung makcik tu. Tahu tak kan, pakcik tu terus sakit jantung. Mungkin make up tebal benar, waktu buka tu habis semua. Terkejut si suami, kena serangan jantung, mati. Contoh. Belum buat apa-apa lagi. Ini bagi jelas perempuan ni belum buat apa-apa lagi.
Berarti ada waktu iddah tak? Keluar bilik tu, siapa yang ada, okay, aku nikahkan kau pula. Boleh terus? Boleh. Tapi tak pernah dibuat orang. Tapi boleh? Pertama, tak diiddah bagi wanita yang dinikahi yang belum dicampuri. Maksudnya belum campuri, belum melakukan hubungan badan. Betul? Tantah tadi yang kahwin tadi baru 40 hari, dia tak sempat kena campur, suami dia dah ceraikan dia. Betul? Kita tak tahu. Kita pula kata dah membawang dah. Oh, tak sah, iddah kena 3 bulan. Padahal kawan tu tadi, suami pertamanya mungkin saja bercerai sebelum disentuh. Hati-hati. Itu yang pertama. Kemudian wanita yang ditinggal mati suaminya. Maksudnya suaminya meninggal dunia. Wanita yang ditinggal mati suaminya terpecah kepada 2 keadaan. Ada 2 jenis. Satu, suami dia meninggal, dia sedang hamil. Ini merujuk dalam surah At-Talaq ayat keempat. Mafhumnya, dan wanita-wanita yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungan. Lahir je, ada sebagian ulama mengatakan langsung boleh nikah. Jadi pagi pukul 9 bersalin, 9 suku dalam dalam ruang bersalin tu nikah. Boleh? Boleh, tapi gelojoh benar kau jah. Tapi sah? Okey, nikahnya sah, tapi hubungan suami isteri kena habis nifas juga. Jelas tuan Tapi ada beberapa riwayat mengatakan berlaku, sebab bukan urusan seksual sahaja, urusan mungkin surat menyurat, betul tak kan? Urusan waktu, mungkin suaminya ingin pergi lagi kerja di luar negara, betul tak kan? Waktu yang ada balik, betul tak kan? Expect 9 bulan bersalin, betul tak kan? 10 bulan dah balik, ambil cuti semua, dah 10 bulan tak bersalin lagi, betul tak kan? Assalamualaikum. Ada tak yang 10 bulan tak bersalin lagi? Ada. 11 bulan? Ada. Anak saya yang ketiga 11 bulan. Nak masuk 12 bulan. Besar kat perut budak tu. Ya. Anak pertama 9 bulan, anak kedua 10, anak ketiga 11 lebih. Ya. Sampai tak adanya salah kira. Kalau anak orang sebelah, aku salah kira. Ni aku. Saya sampai doktor tu aku pendil-pendil, betul ke doktor ni? Dia kata kan. Dia kata betul cik, dia kata. 2-3 hospital pergi. Yang terakhir tu dia pasang wire kat badan tu kan. Habis dalam satu badan tu rasa berpuluh penuh wire. Daripada hujung rambut ke kuku-kuku pun dia letak benda tu. Dia kata okey, tak ada masalah. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Sebab dalam riwayat para ulama ada sampai setahun kan di kandungan ibunya. Bukan nak cerita pasal anak aku, bukan. Maksudnya tadi dia dah planning kan, dah cerai, suami dia mati, betul tak kan? Nak calon suami yang kedua, kata lepas bersalin bulan 9 lagi, kata 9 bulan dia expect kan. Dia baliklah 9 bulan setengah. Lepas tu lebih kurang macam tu, kata nak menikah lah. Lepas pantang-pantang 2-3 minggu tu nikah. Lepas tu nak pergi travel ke, bekerja luar negara ke, offshore ke. Tunggu lepas 10 bulan tak bersalin, betul? 11 bulan baru bersalin. Awak dah nak kena bagi berangkat balik, bersalin je terus nikah. Sah? Sah. Dan ni begitu. Keumuman, okey. Rujukannya, keumuman ayat ini dikuatkan. Ayat ni masih umum. Ini merujuk kepada hadis riwayat Al-Miswar bin Maqramah radhiyallahu anhu, yang mafhumnya hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nombor hadis 5320 dan Imam Muslim 1485. Subai'ah Al-Aslamiyah, seorang wanita, sahabat wanita, Subai'ah Al-Aslamiyah radhiyallahu anhuma, melahirkan dan bernifas setelah kematian suaminya. Lalu ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin beliau untuk menikah lagi. Kemudian beliau mengizinkan, lalu segera bernikah.
Kemudian wanita yang suaminya meninggal tapi tidak hamil. Tadi kan suami meninggal tapi mengandung kan? Ini tidak hamil. Ini mengandung baby, bukan lemak. Okey. Kalau lemak lama dengar nak bersalin. Jangan kecil hati. Yang tahu mulut aku memang rabak, ampunkan. Nanti ujung-ujung sebelum balik aku minta ampun. Ampunkan je lah. Surah Al-Baqarah ayat 234. Allah Azza wa Jalla berfirman, mafhumnya, orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isterinya, hendaklah para isteri menangguhkan dirinya, yakni beridah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila habis idahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka yang menurutnya patut. Jadi dah berapa dah waktu idah? Satu, tak ada langsung, betul? Yang kedua, habis bersalin. Yang ketiga, 4 bulan 10 hari. Kemudian wanita yang diceraikan. Wanita yang diceraikan. Wanita yang dicerai ini ada 2 jenis. Satu dipanggil talak raj'i. Maksudnya talak yang boleh rujuk. Maksudnya talak satu, talak dua. Ini satu jenis penceraian. Talak satu boleh rujuk lagi tak? Talak dua masih boleh rujuk lagi tak? Dia punya waktu idah lain dibandingkan talak ba'in. Talak ba'in ni talak yang tak boleh rujuk. Talak yang tak boleh rujuk ni talak 3 ataupun sumpah mula'anah. Dia dituduh zina oleh suaminya. Itu bab lain, nanti dulu. Jadi talak ba'in ni talak yang tak boleh rujuk. Baik, kita bincang dulu talak yang boleh rujuk. Tadi talak ada 2. Satu talak boleh rujuk, satu talak tak boleh rujuk. Dah ketepikan. Kita ambil bab talak yang boleh rujuk. Talak yang boleh rujuk terbahagi 2 lagi. Pertama, wanita yang ditalak dengan talak 1, talak 2, boleh rujuk tak boleh? Yang mana wanita itu ketika ditalak, dia sedang haid. Tahu sedang haid? Haid, bulan jatuh ke riba. Datang bulan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Mafhumnya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan dirinya 3 kali quru'. 3 kali quru' maksudnya 3 kali sucian. Gitu. Kemudian wanita yang tidak haid ataupun wanita yang belum haid. Kalau tempat kita jarang kan. Kalau zaman-zaman Nabi SAW dulu biasa. Sebab waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan, pernah dengar tak satu je orang-orang Bani Israel mempersoalkan Nabi SAW bernikah dengan Aisyah, yang mana usia Aisyah waktu masih muda? Pernah dengar tak satu riwayat? Ada Bani Israel persoalkan kahwin dengan budak kecil? Ada tak? Tak ada seorang pun Bani Israel cerita. Yang ada orang hari ni. Faham? Betul kan? Sebab zaman itu memang tak ada masalah. Seperti mana, ini bahasa tak sedap, seperti mana orang hari ni ditakdirkan umur 30 pun tak kahwin lagi. Jadi masalah tak? Tak, zaman dulu jadi aib tak? Zaman berubah. Bila zaman berubah, kefahaman berubah, tak bolehlah nak pakai di zaman dulu punya hukum. Ya.
Jadi maksudnya menceraikan isteri yang mana belum ada haid, maksudnya satu, dia tak haid, maksudnya dia ada penyakit ada kan, ada kisah, ada beberapa kisah yang sampai isterinya buat operation breast cancer, kemudian ada ambil ubat kan untuk treatment, 2 tahun 3 tahun tak datang haid sebabkan ubat tersebut. Ini termasuk tak keluar haid. Ini jenis talak dia macam mana. Okay? Yang kedua, belum datang haid. Pertama, tak datang. Kedua, belum datang. Ketiga, haid dah tak nak dengan dia. Jangan kecil hati, sakit hati. Yang ni maksudnya menopause. Tapi para ulama, Ibn Qayyim mengatakan, sekiranya belum sampai umurnya, kadang-kadang sekarang ni ada sebahagian yang umur masih 50-an sudah menopause, kadang-kadang. Sebenarnya dalam Tibun Nabawi, perubatan klasik Islam itu masih boleh dirawat, disebabkan pemakanan kita je yang salah. Kita pernah bincang kan, sebabkan lifestyle, cara pemakanan yang salah menyebabkan hormon badan berubah. Sekiranya dibenarkan kembali, dia boleh datang haid lagi, Tapi kalau dah 80, insya-Allah, insya-Allah tak boleh. Jadi 3, betul? 1 belum haid, 2 dah tak haid, ketiga dia tidak haid. Tidak haid sebagai alasan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Talaq ayat keempat. Surah At-Talaq ayat keempat. Mafhumnya, dan wanita-wanita yang tidak haid lagi, tidak haid lagi, menopause, tidak datang haid, belum haid, termasuk 3 tadi. Di antara wanita-wanita, jika kamu ragu-ragu tentang idahnya, maka masa idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula wanita yang tidak haid. Untuk wanita yang menopause, dia punya haid adalah 3 bulan. Begitu juga wanita-wanita yang tidak datang haid. Yang tidak datang haid, yang tadilah belum datang ataupun dah, dia dah sakit tadi kan, tak datang. Kan ada kan yang tak rutin tu kan. Mika kira lah dah berapa tadi? Dah berapa dah waktu idah? 4. Pertama, tak ada. Kedua, 4 bulan 10 hari. Ketiga, bersalin. Betul? Keempat, 3 kali sucian. Kelima, 3 bulan. Lebih 5 dah ni. Kemudian, wanita hamil. Wanita hamil dah lah tadi kan. Kemudian wanita yang terkena darah istikhadah. Darah istikhadah ni apa? Tadi cerita kalau tak haid kan, ini cerita haid dia tak putus-putus. Maksudnya kan istikhadah ni darahnya tetap mengalir sepanjang masa. Cuma bezanya banyak sikit, pekat cair, gelap terangnya warna. Sebab itu memain peranan mana satu istikhadah, mana satu haid. Maaf, sebahagian ulama mengatakan darah haid dia agak pekat, warnanya agak gelap, maaf, dan dia agak berbau. Ini cerita bukan pengalaman, aku tak pernah ada pengalaman. Ini cerita ulama yang cerita. Sebab tu nanti kalau wanita yang terkena istikhadah, dia harus mengenal pasti jenis darah yang keluar untuk dia membezakan mana haid, mana istikhadah. Contoh, hari-hari tertentu darahnya keluar tapi cair warnanya, jumlahnya sedikit. Besok tiba-tiba terus yang warnanya pekat, berketul-ketul dan agak berbau. Itu dah mula start haid.
sampai beberapa hari yang ditetapkan. Itu ada waktu batasan haid. Kita tak bincang batasan haid, kita bincang batasan iddah. Itu namanya darah istikhadah, Baik. Wanita yang terkena darah istikhadah memiliki masa iddah sama dengan wanita haid. Kemudian bila dia memiliki kebiasaan haid yang teratur, maka wajib baginya memperhatikan kebiasaan dalam haid dan suci. Apabila telah berlaku 3 kali haid, maka selesaikanlah iddahnya. Jadi tengoklah rutinnya sebelum dia kena istikhadah, kan ada waktu normal dia haid kan. Assalamualaikum. Aku mengekankan Mika yang pengalaman. Tu nak endorsement. Contoh daripada umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, dia ada rutin dia. Betul? Bila dia haid, bila dia kering. Bila dia haid, bila dia kering. Kering, betul kan istilahnya? Tiba-tiba, bukan tiba-tiba lah, bila dah berusia, dia tak rutin. Sebabkan istikhadah. Berarti dia ada record, kan? Rujuklah record dia tadi 3 kali sucian. Ataupun merujuk kepada 3 bulan. Itu. Okey? Assalamualaikum. Kemudian wanita yang ditalak ba'in. Ba'in maksudnya talak apa? Talak 3. Boleh rujuk tak boleh? Tak boleh. Wanita yang ditalak dengan talak 3, ini sebahagian pandangan ulama mengatakan hanya menunggu masa iddahnya sekali haid. Wanita yang ditalak 3 hanya menunggu sekali haid sahaja untuk memastikan dia sedang tidak hamil. Sekali saja. Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, wanita yang dicerai dengan talak 3, maka masa iddahnya adalah sekali. Ini. Termasuk yang sekali atau sebulan ini yang ditalak 3. Sebab para ulama mengatakan begini, walaupun 3 bulan, dia dibagi 3 bulan tu untuk proses apa? Rujuk. Betul tak kan? Yang marah-marah, yang mengamuk-mengamuk, 3 bulan duduk serumah, betul? Tengok anak, betul tak kan? Bila dah bercerai, masih dah acah-acah nak buat kopi sendiri, dia letaknya garam. Kan? Gelong kan hidup. Baru tahu jantan berbenar ceraikan bini, lalah tak reti nak gosok baju, berlubang baju, kan? 3 bulan tu menyesal. Tempoh yang boleh menyesal kan? Dia bolehlah rujuk. Tapi kalau talak 3 bagi setahun sekali pun boleh rujuk tak? Tidak. Dia tetap sebulan. Cuma kalau talak 3 bagi raj'i, itu bagi ruang yang panjang, ada possibility boleh rujuk. Tapi kalau talak ba'in, talak 3 ba'in, itu masa iddahnya hanya memastikan dalam rahim wanita tadi tidak ada janin. Jelas tuan? Supaya nanti tak bertanggungjawab pula, ini bukan anak aku, macam tu kan. Berarti kalau lepas talak 3 dia tak pregnant, berarti dia boleh menikah lagi. Tapi kalau mengandung, berarti iddahnya bila? Bersalin. Dan suami kena fully responsible. Makan, minum, belanja, tempat tinggal, check medical check up, anak bersalin, tukang urut lepas bersalin, semua suami walaupun dah bercerai. Ya, ex suami, bekas suami. Itu. Kemudian wanita khuluq, minta cerai. Tahu? Wanita yang minta cerai. Ini merujuk kepada hadis daripada hadis Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmizi. Sahih Sunan Nabi Daud, nombor hadis 1950. Mafhumnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya
isteri kepada Thabit bin Qais, sahabat Thabit bin Qais. Kita dah bincang kan cerita Thabit ni? Dah ke belum? Biasanya belum. Nanti bila saya dah cerita, dah. Thabit ni di awal-awal dulu syariat nikah belum lagi kuat seperti mana. Kan sebelum menikah ada 3 proses kan. Pertama, merisik yang dipanggil ta'aruf. Lepas tu khidbah, tunang. Lepas tunang, sabarlah jauh. Sebelum nikah ada 3 proses. Sebelum nikah, ta'aruf, khidbah, kemudian ini semua bujang ni. Tengok dah expired dah. Ustaz, kalau ngajar je lah, jangan banyak tanya boleh? Kan? Itu yang kau nak tanya kan? Nazar. Nazar. Bukan nazar, nazar. Ta'aruf, kenal dulu. XL, betul. Lokat, haikat, mula faham? Secara basic. Sebab manusia ni ada cita rasa masing-masing. Dia subjektif. Orang kata buruk sedunia, dia kata itu paling handsome di dunia. Betul? Betul. Di tempat kita, maaf, tengok orang gelap, kepala botak, kebanyakan kita melihat apa? Tak handsome. Tapi di tempat lain itu yang paling handsome. Ya, wallahi. Jadi kita tak boleh menghina manusia dengan mata kasar kita. Jangan. Memang ada satu standard kecantikan, tapi kecantikan subjektif. Ya. Pertama nazar, pertama apa tadi? Ta'aruf. Ni kalau nak terima menantu, nak bermenantu, tapi tak adalah kalau nak menikah ke. Yang kedua, bila dah nazar, bila dah khidbah, baru bila dah ta'aruf, baru khidbah. Khidbah ni booking. Tunang lah. Tapi sebenarnya khidbah yang dalam syarak tak ada cincin, tak ada down payment, tak ada deposit, tak ada. Booking mulut, verbal. Bila dah booking, haram untuk dipinang. Tak boleh tindih. Lepas khidbah baru nazar. Nazar ni apa? Investigate. Nazar. Pertama tadi ta'aruf, sesuai kenal. Nazar. N-A Z-O-R, nazar. Zo nazar. Apa tadi? Investigate. Kalau yang budak perempuannya, bolehlah diselidik. Betul tak kan? Kaki dia macam mana, kulit dia, betul tak kan? Ya, betul kan? Kulitnya, mukanya, betul tak kan? Badannya macam mana, rambut dia botak ke, betul? Keting dia macam mana, lengan dia macam mana. Tapi yang melihat bukannya calon pengantin lelaki, keluarga dia lah, belah mak dia, belah kakak dia kan. Boleh nazar. Kan Imam Malik, Imam Ahmad, ketika dia ingin bernikah, dia suruh makciknya kan pergi cari. Makcik dia kata, ni ada satu orang, budak ni rambut cantik, kulit putih, mata besar, itu ini. Nasi Imam Ahmad tanya, dia ada adik-beradik lain tak? Ada. Macam mana pula? Yang ini hitam, rambut kerinting, itu ini. Maksudnya keluarga wanita belah lelaki tadi boleh pergi nazar, investigate. Masak macam mana? Sebahagian dia kata begitu. Betul tak kan? Kan macam mana gelaknya, betul tak kan? Jadi inilah, kalau gelak habis terbahak-bahak kan, ada orang suka, ada orang tak suka, bukan salahkan yang gelak. Faham Ustaz kami? Itu maksud. Dan lelaki pula nazar, pergi investigate. Malam surau mana? Tanya tinggal kat mana? USJ. Apa nama masjid USJ? Habis. Betul?
Dah tanya USJ Masjid Al-Mu'minun. Betul Al-Mu'minun. Siapa nama imam? Aduh, ya betul. Imam masjid siapa nama? Tanya. Dah tanya tu tak lepaskan lagi. Pergi masjid. Betul ke masjidnya? Betul. Haji kenal tak budak ni? Tanya imam. Haji tengok. Tengok. Ini bukan daripada planet kami ni, dia kata. Betul. Itu nazar. Kalau macam tu bukan reject. Maksudnya bagi ruang perbaiki diri. Betul? Ya, bagi ruang perbaiki diri. Ini dengar tak pernah pergi masjid ni. Betul tak kan? Ya, waktu inilah nak investigate. Bukan tengah nikah tu baru tanya. Kan sebahagian kita kan sekarang dah jarang lah. Alhamdulillah. Dulu tengah nikah tu interview rukun Islam, rukun nikah, betul, mandi junub. Betul tak kan? Semua ditanya Fatihah. Kadang-kadang orang tu perempuan, dia bukannya tak boleh jawab. Dia apa? Gabra kan. Dia apa? Darah gemuruh, gugup. Betul. Ya, sebab ada satu mak pengantin tu nangis-nangis, mak pengantin. Sebab anak dia baca Fatihah ke rukun Islam tak hafal. Waktu tanya nikah tu, bila dia gugup, nampak macam lucu. Orang duk gelak satu kampung. Faham? Bila duk gelak, yang menggelak suka. Mak yang mengandungkan anak lelaki tadi sedih tak? Sedih. Sampaikan mak dah kata, ya Allah Ustaz, anak saya tu hafal 10 juzuk Quran. Dia pernah menghafal 10 juzuk. Cuma dia tu darah gemuruh Ustaz. Kalau tanya dia boleh, mak dia tanya pertanyaan umpama satu buku, tahu, satu cerpen pertanyaan, dia jawab ya tidak aja. Kan lelaki suka macam tu kan. Kau tanyalah panjang lebar cerita pagi tadi keluar tersampuk batu kereta tak ni. Ya, okey, dah macam tu lah lagi. Jadi jangan, bila waktu nak investigate, waktu nak nazar. Ketika nazar dah confirm budaknya macam mana, bolehlah meneruskan kepada pernikahan. Jauhnya kita bincang tadi bab apa ni? Lidah. Balik. Thabit bin Qais bernikah, yang mana waktu itu tidak ada ta'aruf. Nikah tanpa kenal batang hidung. Nikah terus. Bila nikah, isteri Thabit bin Qais tak terima dengan fizikalnya Thabit bin Qais. Mula faham maksud saya? Thabit bin Qais sahabat yang mulia. Sahabat semuanya mulia. Dan kita tidak membincangkan keburukan dia. Betul tak kan? Sebab tadi kita bincangkan kecantikan subjektif kan. Thabit ni rendah, lebar, golap. Isteri tak boleh terima. Sampaikan isteri mengatakan, aku bukanlah agama Thabit yang jadi masalah. Kata isteri dia. Masalahnya sahabat kan, masalah tak agama akhlak? Tak. Cuma aku takut aku tak boleh taat perintah Allah. Apa perintah Allah? Harus berbakti pada suami, cinta suami 100%. Gelap-gelap pun cinta juga. Tapi dia tak boleh, dia kata. Dia takut dia tak boleh tunaikan perintahnya. Maksudnya nak minta cerai. Lalu kata Nabi SAW apa? Mampukah engkau mengembalikan kebun kurma yang diberi Thabit? Mas kahwin dia kat kebun kurma. Zaman sekarang ladang sawit. Kaya tak ni? Kaya. Sahabat. Tapi tak ada cinta. Ya, dia tak ada rasa, kena cinta. Lalu Nabi SAW pergi menjumpai Thabit. Apa kata Nabi SAW? Thabit, terimalah kembali kebun kurmamu, talaklah isterimu. Jadi di sini wanita ada hak kepada suaminya. Tapi ini cerita hari pertama tengok suami buruk, boleh minta. Dah jangan sampai kau kahwin dengan dia 20 tahun sampai botak ke apa lagi kau, tiba-tiba kau buruk lah ustaz, boleh minta cerai tak? Itu jangan. Ini cerita faham tak ni? Saya risau salah cakap nanti, Mika salah cakap, salah faham. Bang,
Tadi ngaji, kalau suami buruk boleh minta cerai. Aku tengok kau ni bang tambah buruk je. Ya, itu namanya nusyush. Betul tak kan? Yang itu neraka. Tidak boleh bau syurga. Syurga tu 70,000 tahun perjalanan dah tercium baunya. Faham tak maksudnya ni? Apa, kalau faham apa dia? Contoh kan, kalau kita balik rumah mak, saya balik rumah contoh kan, baru buka pintu rumah dah terbau sambal belacan. Betul? Padahal dia orang rumah tumbuk sambal belacan depan pintu rumah ke? Di mana? Dapur. Jarak dapur ke pintu rumah berapa jauh? Jalan berapa minit? Seminit kan? Seminit perjalanan dah terbau. Syurga 70,000 tahun perjalanan belum sampai. Ni berjalan 70,000 tahun baru sampai. Bau syurga dah sampai dulu. Mula faham maksudnya? Ada faham? Jadi kalau isteri yang minta cerai tanpa alasan, dia syurga pun, bau syurga pun tak boleh bau. Kita ni kalau bau syurga belum tentu masuk syurga, betul tak kan? 70,000 tahun perjalanan baru sampai kan? Ini bau syurga pun dia tak bau. Maksudnya memang jauh berbenar lah. Ini. Ya. Jadi boleh minta cerai. Dan ini juga sebahagian ulama mengatakan seperti mana suami punya hak kepada isterinya, isteri juga punya hak kepada suami. Haknya apa? Ya, wanita perlukan dia. Ada perempuan, ada wanita suka suami dia pakai baju warna pink. Ya, sarung lah. Betul. Kadang dia beli perfume. Ya, perfume ni bagus, kita baru nak bersin ni. Tapi itu isteri yang, jadi dalam diri suami ada hak isteri tak? Ada. Balik kerja penat kan, dia tetap nak membebel tak? Tetap nak berborak tak? Tetap. Dengarkanlah. Komen tak komen nombor 2. Terang, dengarkan. Sebab dia ada hak kepada suami. Sebab wanita ini perlukan adult conversation. Daripada pagi menghadap budak kecil, betul tak kan? Terpekik, terpingkau, didik itu, dia perlukan perbincangan dewasa. Dia perlu dengar, perlu ini. Itu yang kadang-kadang tak tahulah, mungkin ada memang lelaki dia suka warna merah, warna pink, tapi aku tak. Tapi kena paksa. Ada tahun berlila tu, raya berapa tahun, raya yang paling mengerikan tahun tu. Bukan pink pun, merah mangah. Pink masih boleh tahan lagi. Kalau dia minta pink, kita minta pink cair kan, masih selamat. Ini, tapi waktu tu tak macam mana angin dia. Jalan, saya ingat lagi dekat PKNS, baju dia semua dah siap. Saya dengan anak saya lelaki baru dah sekarang, baru dah jam 4 saya rasa. Jalan-jalan daripada jauh dia dah nampak je jubah warna merah. Lepas tu dia lagi seronok, ada pasangan untuk anak saya lelaki. Anak saya pandang saya pandang anak saya. Ya, macam mana ya mak engkau, jalan je. Kena didik anak lelaki, ibumu, betul tak kan? Anak lelaki kena didik. Wanita memang begitu. Ya, dia ada hak kepada kita. Wallahi, seingat saya cuma sekali itu saja saya pakai pagi raya. Lepas tu tak mana baju tu dah. Tapi boleh buat, kena pakai tak? Kena. Ketika suami faham benda, perempuan ini ibadah, suka tak suka kena buat tak? Mika kalau penat sangat solat, boleh tak pilih-pilih tak nak solat sebab penat? Kena buat. Dan pernikahan, ibadah yang terpanjang adalah pernikahan. Solat, orang solat malam paling lama lepas isyak sampai sebelum subuh. Biasa dengar kan? Ada pernah dengar kan? Itu berapa jam? 6 jam je. Tapi pernikahan sejak ijab kabul sampai nanti berpisah, hidup atau mati, selagi punya suami, durationnya masih malaikat tidak angkat lagi pena mencatatkan ibadah pernikahan. Jadi kalau orang faham konsep pernikahan adalah ibadah, wujud tak istilah nak cakap dengan bini tapi bukan pandang gambar bini, muka bini, gambar pandang dinding. Biasa tak? Dia cakap dengan bini dia ni tapi dia pandang dinding. Ada. Orang rumah pun sama, cakap dengan suami macam cakap dengan alung nak minta hutang. Bang, bila kau balik? Asal kau tak boleh balik lagi? Macam polis pencen.
Jadi kalau dia menganggap pernikahan itu ibadah, dia akan memperindahkan ibadah. Perempuan, maaf, kalau baca Quran, ada tak baca Quran intonasi marah-marah? Nak contohkan tak boleh ni. Ada tak baca Quran kan mendayu-dayu, indah, betul tak kan? Ini baca Quran sampai mengentus-gentus. Sama mengentus-gentus? Tak, sebab sedang ibadah. Perempuan duduk sopan semua macam ni. Memang setiap kali mereka duduk sopan macam ni ke? Sebab ini dalam majlis ilmu sedang beribadah kan. Kalau kat rumah tak tahu rupa mereka kat mana, tak rupa. Betul? Sebab ibadah harus sopan, betul kan? Duduk di masjid, boleh gelak sesuka hati, borak sembarangan. Ada, boleh tak? Sebab dalam rumah ibadah. Kita tahu pegang konsep ibadah, kena jaga tata tertib ibadah. Sebab sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Begitu juga pernikahan. Ibadah terpanjang 40 tahun pernikahan. Tapi ketika dia tidak berniat yang nikahnya itu ibadah, sia-sia ibadahnya, sia-sia pernikahannya, tak jadi ibadah, tak jadi nikmat, mungkin saja nanti ditukar oleh Allah jadi azab. Betul? Ya, semoga Allah merahmati dan melindungi. Pak Sukum. Jadi panjang benar cerita Sabit. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya isteri Sabit bin Qais menggugat cerai daripada suaminya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk isteri Sabit menunggu sekali haid. Jadi wanita yang minta cerai, khuluk ataupun fasaq, berapa lama waktu iddahnya? Sekali haid ataupun 1 bulan kalau dia tak tahu haidnya. Okey. Tadi kalau talak 3 sebulan, minta cerai pun sebulan atau 1 kali haid. Antara hadis yang lain, ya, tak, ini dah disentuh. Ini dia minta khuluk kan. Ini dia dah kahwin, dah beranak pinak dah. Yang ini sebulan ini dia bukan diceraikan sebab ini minta cerai. Kalau itu diceraikan. Beza kan? Dah nikah. Ini tak bincang dah sentuh tak sentuh ke tidak, wallahu alam. Tapi isteri dia yang minta cerai. Sentuh tak sentuh nombor 2. Dia kalau dicerai belum disentuh lain. Ni dia kalau ini dia minta cerai. Sama ada wallahu alam dia sudah berhubungan atau tidak. Tapi sebahagian riwayat mengatakan, ada yang mengatakan hampir saja aku ingin meludah wajahnya sebab dia tak. Faham tak? Tah malam pertama tu gelap tak ada nampak. Dah siang tu kot. Allah Allah. Ya, sama dengan talak ba'in. Talak 3. Talak 3 ni cerai 3 kali ataupun dia cerai sekali tapi lamsam, tahu? Yang iddah sebulan, termasuk satu lagi daripada Imam At-Tirmidzi, hadis ke-945 daripada Rubai' bintu Muawidh bin Afra. Rubai', sahabat wanita ni, yang mana Rubai' ketika itu bahawasanya beliau mengajukan gugat cerai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabiat namanya Rubai'. Dia minta khuluk di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW meluruskan dan memerintahkan untuk dia menunggu iddahnya 1 kali haid. Ada 2 riwayat. Satu isterinya Thabit bin Qais. Satu lagi itu siapa? Rubai'. Dah berapa jumlahnya? Mika kira tak? 5, 6. Itulah waktu iddah. Jadi boleh tak kita kalau jumpa orang ni dia kahwin baru, yang janda tu baru 40 hari, balik cerita kita pertama tadi kan, baru 40 hari diceraikan, dia nikah balik, boleh tak terus nak batalkan nikah tu? Belum tentu. Ya, sekarang baru tengok keadaan. Tadi pertama setuju saja tak betul lah. Sekarang dah tahu, kena tengok sama ada dia janda berhias
atau talak 3, atau khuluq. Jadi lebih tenang lah. Kita ni kadang-kadang orang tua, tempat orang merujuk, betul tak kan? Sekurang-kurangnya jangan provoke yang salah, jangan cepat menghukum, ya. Kita ulang sikit. Pertama, wanita yang ditalak, yang dicerai, atau yang dicerai yang mana belum sentuh, ya. Kemudian yang itu talaknya apa ni? Tadi dah. Kalau suami meninggal 40 hari, 4 bulan 10 hari. Kalau dia mengandung sampai dia bersalin, ya. Nanti ulama terbahagi tu, ada yang mengatakan lepas iddah baru boleh nikah, ada yang mengatakan lepas bersalin boleh nikah. Ada dua pandangan ulama tu. Saya bagi dua-dua sekali. Pun sama juga. Seminggu katanya sampai bersalin. Ya, boleh duduk. Iddahnya waktu tu. Jadi kalau dia cerai waktu suaminya masih hidup tapi cerai, ni bergaduh-gaduh cerai ni kan. Cerai, marah benar cerai, lepas tu tengok-tengok isteri mengandung. Jadi iddah dia bila? Sampai bersalin. Sebab bagi waktu panjang, sebab bagi ruang untuk dirujuk balik lah. Betul tak kan? Tengok bini terboyong-boyong bawa anak kau, betul? Betul tak kan? Itu maksudnya supaya dia bertanggungjawab. Itu. Apa lagi tadi? Lepas tu Mika yang catat, Mika tulis tak tulis ni? Lagi lepas tu Raji'i maksud talak boleh rujuk. Ini berapa? 3 kali sucian ataupun 3 bulan. Kalau dia haid, kira sucian. Tapi kalau haid tak datang, haid belum datang, haid dah tak nak datang, 3 bulan, ya. Kemudian talak ba'in yang tak boleh rujuk, itu berapa? 1 kali sucian ataupun sebulan. Termasuk wanita yang minta cerai khulu. Lagi? Sudah. Istikhadah pun 3 bulan kan. Sudah habis. Baik, ada apa-apa nak tanya? Sebab saya nak masuk, tak sempat lah, nak masuk bab nikah tahlil. Pernah dengar? Nikah tahlil? Tak pernah dengar. To be continue. Marketing untuk next class. Okay. Sebab panjang sikit nikah tahlil ni. Baik, ada apa-apa nak bertanya? 2-3 minit lagi. Ya, sebab yang kukuh. Antara sebab yang kukuh, sebahagian yang mengatakan satu, suami murtad. Murtad contoh ikut ajaran yang sesat melampau-lampau. Yang kedua, tak bagi nafkah zahir, financial lah, dalam tempoh yang ditentukan. Kemudian nafkah batin. Nafkah batin ni termasuk nafkah batin, jangan fikir yang dalam bilik je. Nafkah batin ni juga termasuk emosi wanita, ya. Kalau dia didera batin, bukan didera fizikal, didera batin. Contohnya apa? Maki-makian, herdikan, gemuk, busuk, hitam, hijau, kan? Ini kan tak boleh kan? Wanita ini dia audio. Tahu audio? Dia suka mendengar. Walaupun dia tahu masak dia tak sedap, kau puji dia sedap, dia okey. Lelaki ni visual, dia suka melihat. Jadi dia suka benda tu elok, cantik, bersih, kemas. Lelaki, walaupun dia sebenarnya pengepor, tapi dia suka nampak benda cantik. Dia suka tengok cantik. Kalau yang tak betul tu, kambing pakai skirt lipstick pun cantik dia pandang. Dia suka tengok. Jadi perempuan visual. Perempuan apa? Audio. Dia suka dipuji. Hai sayang,
Padahal memang dah sayang kan ni. Kau tak panggil memang kena kau. Apa tadi? Lepas tu penderaan lah, fizikal. Murtad, batin tu masuk mati pucuk. Boleh minta nafkah agak murtad, lepas tu mati pucuk, lepas tu nafkah zahir, fizikal semua makan minum, nafkah batin tadi, dan pukul. Ini semua boleh wanita boleh minta cerai. Itu kena counselling lah, kena sebab apa dia tak suka. Kadang-kadang kalau tak ada sebab, kadang-kadang ada yang tak ada sebab, dia tak tahu apa sebab. Kadang-kadang sebabnya dah dimaafkan, cuma dia tak boleh lupakan. Puan-puan, pangkat tertinggi di kalangan syaitan yang dapat man of the year, faham? Bahasa Arabnya syaitan, Melayunya setan. Ketika ada penganugerahan setan-setan sedunia, ada di mana? Di istananya iblis. Di mana istananya iblis? Di laut. Yang dapat penghargaan man of the year, setan yang terbaik, adalah yang mampu menceraikan pasangan suami isteri. Dan sihir pertama sebahagian mengata yang wujud adalah memisahkan suami isteri. Jadi kalau tak ada sebab, berarti kena ruqyah dulu. Tahu ruqyah? Diubat, diruqyah, diruqyah. Kadang-kadang antara punca kena ruqyah dulu. Dia tak sayang, tak cinta. Sebab apa? Kita nak kena clear sebabnya. Betul? Sebab apa? Betul. Okey. Semoga Allah memberi manfaat dan barakah. Mohon maaf dengan bahasa saya yang terkasar, yang tak sedap didengar. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.